Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan para penonton. Saya mewakili kumpulan 1 ingin membentangkan tentang isu LGBT di Malaysia dan tekanan pihak luar terhadap kerajaan. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Izrael. Nombor metrik AA20057. Seterusnya, saya memberi peluang kepada rakan saya untuk menyampaikan tentang pengenalan tentang isu ini. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Puja Mahindran dan nombor metrik saya adalah SA20066. Hari ini, saya akan menyampaikan pengenalan untuk tajuk yang diberi kepada kumpulan kami. Pada era pemodenan ini, isu LGBT semakin mendapat perhatian masyarakat dunia. LGBT atau dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual and transgender merupakan istilah yang menekankan kepelbagaian seksualiti dan budaya jantinan berasaskan identiti. Istilah ini diperkenalkan oleh aktivis di Amerika Syarikat pada tahun 1988. Istilah LGBT ini boleh digunakan kepada sesiapa yang bukan heteroseksual, iaitu untuk orang-orang lesbian, bisexual, gay ataupun transgender. Walaupun golongan ini mempunyai istilah yang menggambarkan jantina orang ini, golongan LGBT ini sering tidak mendapat sambutan yang baik dalam kalangan orang ramai, walaupun orang ini telah diterima oleh beberapa negara. Orang ramai masih tidak dapat memberikan kehormatan dan hak kepada mereka secara sama rata seperti seorang manusia dan sering menghinakan mereka disebabkan oleh tidak dapat mengikuti cara kehidupan dalam sebuah masyarakat yang dipanggilkan normal. Di dalam negara kita, LGBT masih dilarang oleh agama Islam dan juga agama-agama lain disebabkan oleh perbuatan ini yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Golongan LGBT sering mendapatkan pemikiran orang ramai yang anti kepada perbuatan ini adalah suatu cabaran yang mereka hadapi pada setiap hari dalam kehidupan mereka dari segi pekerjaan, aktiviti sosial dan sebagainya. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, pihak kerajaan masih tidak memberi sokongan kepada golongan tersebut. Pihak kerajaan mencuba mengurangkan bilangan orang yang terlibat dalam golongan LGBT ini dengan memberikan hukuman yang berat untuk mereka dan tidak menyokongi golongan mereka dengan menyelesaikan isu ini. Hal ini menyebabkan pihak luar berasa tidak puas hati dengan tindakan mereka dan cuba menyuarakan pendapat mereka terhadap pihak kerajaan. Pihak kerajaan sedang menghadapi tekanan daripada pihak luar terhadap isu ini dan masih tidak mendapat sebuah penyelesaian yang tetap. Persoalannya, apakah tekanan dari pihak luar terhadap kerajaan tentang isu LGBT ini? Seterusnya, saya beri peluang kepada rakan saya untuk menyampaikan isi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Azim bin Kamarul Bahrin. Nombor metrik saya MA20029. Lesbian, gay, bisexual dan transgender pada waktu ini sudah mempunyai jaringannya di seluruh dunia. Melalui jaringan ini, mereka mudah mempromosikan agenda-agenda mereka dan saling bertukar maklumat. Jaringan LGBT ini juga sudah terbentuk di Malaysia dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat melalui pembentukan kumpulan-kumpulan NGO yang memperjuangkan hak LGBT. Walaupun cara hidup dan tuntutan kumpulan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam dan norma kehidupan masyarakat yang normal, kegiatan LGBT terus berkembang dalam kehidupan masyarakat kini. Menurut kajian, terdapat 21 laporan polis yang telah dibuat sepanjang tahun 2011 berkenaan pembabitan pelajar sekolah rendah dan menengah dalam kegiatan seks luar tabi'i yang dikenali seks sejenis. Menurut bekas Presiden Jaringan Melayu Malaysia iaitu Azwanuddin Hamzah, statistik bagi seluruh negara pula amat membimbangkan dan keadaan dijangka akan lebih dahsyat sekiranya perjuangan golongan LGBT mendapat tempat di negara kita.
Dalam pada masa yang sama, banyak pihak telah tampil mengetengahkan isu ini sebagai satu langkah untuk menangani melalui pelbagai cara seperti seminar, ceramah dan sebagainya. Namun, usaha-usaha ini menjadikan pihak pro-LGBT ini menjadi semakin agresif. Selain itu, kerajaan Malaysia juga semakin banyak menerima tekanan dari dunia luar yang menyokong perjuangan LGBT di negara ini. Contohnya, George Clooney di dalam temu ramahnya dalam program Ellen mendakwa tindakannya memboikot hotel milik Sultan Brunei memberi kesan apabila negara itu menangguhkan hukuman hudud untuk kesalahan hubungan sejenis. Tambahan pula, pelakon Batman itu berpendapat bahawa apa yang berlaku merupakan satu amaran kepada Malaysia dan Indonesia. Kenyataan tersebut dibuat berikutan tindakan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah sebelum ini melanjutkan moratorium ke atas hukuman mati untuk undang-undang melarang seks sejenis sekurang kritikan global. Sementara itu, menurut bekas Perdana Menteri pula, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang di kalangan rakyat negara ini, terutamanya yang melibatkan unsur LGBT. Seterusnya saya serahkan kepada Abdul Muazzam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Abdul Muazzam bin Betra, detik nama MA 20023. Okey, isu LGBT juga boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara di mana pendidikan di Malaysia memfokuskan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Di dalam usaha falsafah pendidikan negara ini juga menunjukkan bahawa negara Malaysia amat menitik beratkan kehidupan beragama kerana agama juga merupakan asas bagi keharmonian dan perpaduan yang telah dicapai di negara kita ini selama bertahun-tahun lamanya. Okay. Isu LGBT juga boleh dikaitkan dengan rukun negara di mana rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Negara Malaysia menitik beratkan kehidupan beragama. Komuniti LGBT bertentangan dengan agama Islam dan agama-agama lain di Malaysia. Sebagai contoh, di dalam agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekeras-kerasnya berkaitan dengan isu LGBT ini. Sebagai contoh, kaum Nabi Lut AS, di mana mereka mengamalkan kehidupan yang songsang. Allah telah mengazabkan mereka di dalam surah Hud ayat ke-82, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas menjadi ke bawah, atau kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Akhir sekali adalah golongan LGBT ini juga tidak mampu menghasilkan keturunan, di mana tiada sejarah yang menyatakan lelaki dengan lelaki boleh menghasilkan anak ataupun wanita dengan wanita menghasilkan anak. Okey, sekarang kita beralih kepada faktor dan punca LGBT yang akan disampaikan oleh Nur Syakira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Saya Nur Syakira binti Syarlizam, student ID SB 20080 dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor dan punca LGBT. Jadi faktor pertama yang saya dapati adalah faktor genetik. Menurut saintis Alan Schwartz, beliau berpendapat bahawa kromosom X dari ibu yang diwariskan kepada anak lelaki membawa maklumat genetik yang menyebabkan seseorang bayi lelaki itu lebih cenderung untuk menjadi gay. Dan menurut kajian beliau, terbukti sebanyak 50 hingga 60% daripada responden yang mengambil serta dalam kajian beliau memberikan keputusan yang positif terhadap kajian yang beliau laksanakan mengenai faktor genetik dan bagaimana ianya mempengaruhi bayi tersebut untuk menjadi gay ataupun tidak. Dan di sebelah kanan dapat kita lihat sebuah keratan artikel yang menceritakan tentang faktor genetik dan mengapa ianya relevan. Jadi faktor kedua adalah faktor biologi.
Faktor biologi ini adalah lebih ketara kepada golongan ibu yang mengandung lebih daripada satu orang anak lelaki. Hal ini kerana apabila ibu tersebut mengandungkan anak lelaki yang pertama, berlaku sedikit perubahan pada keadaan dinding rahim. Dan perubahan dinding rahim ini akan memberikan impak kepada janin lelaki yang kedua, dan secara tidak langsung akan memberi perubahan terhadap hormon bayi lelaki tersebut. Faktor ketiga adalah keadaan sosial dan peranan media massa. Seperti yang kita tahu, media massa adalah satu media di mana kita semua gunakan untuk bersosial dan sebagainya. Namun jika disalahgunakan, lebih banyak kesan buruk daripada kesan baik. Seperti antara media sosial yang kita tahu adalah Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Twitter dan sebagainya. Berikut adalah media sosial yang biasa kita dengar. Namun hanya kerana ianya biasa tidak bermakna ianya selamat, kerana didapati terdapat beberapa laman sembang dan juga kumpulan di Facebook yang ditubuhkan semata-mata untuk menceritakan tentang ideologi LGBT, dan kumpulan ini kebanyakannya diketuai oleh mereka yang mempunyai ideologi liberalisme, dan mereka bertujuan untuk memupuk ideologi liberalisme dalam kalangan anak muda agar mereka dapat menerima golongan LGBT ini. Selain daripada itu, terdapat juga aplikasi yang khas dicipta untuk golongan LGBT. Antaranya adalah Grindr. Grindr adalah satu aplikasi yang ditubuhkan khas untuk golongan gay. Ia merupakan satu ruang sembang buat golongan gay agar mereka dapat berkenalan sesama mereka yang sejenis. Seterusnya adalah faktor penganiayaan kanak-kanak. Menurut kajian, kanak-kanak yang mengalami penganiayaan ataupun penderaan baik dari segi fizikal, mental maupun seksual, mereka lebih cenderung untuk menyukai jantina yang sejenis, dan kecenderungan mereka meningkat sebanyak 1.4 hingga 1.6 kali ganda lebih berbanding kanak-kanak yang tidak pernah dianiaya sepanjang hidupnya. Selain daripada itu, penganiayaan kanak-kanak ini menyebabkan rasa hilang harga diri dan maruah diri, serta menyebabkan kanak-kanak tersebut berasa trauma. Jadi apabila kanak-kanak tersebut hilang rasa harga diri dan maruah diri dan mereka berasa trauma, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kancah LGBT, kerana seperti umum kita tahu, trauma boleh mengubah fungsi otak seseorang, menyebabkan mereka berfikiran sedikit lain daripada manusia normal yang tidak mengalami trauma. Dan faktor terakhir yang bakal saya bahaskan adalah faktor pola asuh ibu bapa dan penjaga. Seperti yang kita tahu, ibu bapa dan penjaga adalah insan yang paling bertanggungjawab, insan paling awal sekali bertanggungjawab dalam membentuk personaliti dan jati diri seorang anak. Jadi sekiranya ibu bapa itu memberikan ajaran dan perhatian kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak, kebarangkalian untuk anak-anak itu membesar dan menjadi manusia yang berguna adalah lebih baik. Namun menurut kajian, terdapat beberapa pola asuh ibu bapa yang menyebabkan anak-anak lebih cenderung untuk menjadi ataupun tergolong dalam golongan mereka yang digelarkan sebagai LGBT. Dan antara pola asuh ibu bapa yang dikaitkan adalah apabila anak-anak itu didampingi oleh ibu bapa yang mengabaikan mereka, sama ada ibu bapa itu terlalu sibuk atau ibu bapa itu lebih mementingkan hal-hal yang lain selain daripada hal anak-anak. Selain daripada itu, anak-anak yang membesar tanpa tokoh bapa juga lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam kancah LGBT. Seperti yang kita tahu, tokoh bapa sangatlah penting dalam perkembangan jati diri dan personaliti anak-anak. Pola asuh yang terakhir adalah sekiranya anak perempuan yang dibesarkan namun kurang mendapat kasih sayang atau perhatian daripada seorang bapa, kanak-kanak perempuan itu lebih cenderung untuk terlibat dalam gejala LGBT. Jadi sekarang saya akan berikan peluang kepada rakan pembentang saya untuk membentangkan isi tentang faktor LGBT yang selanjutnya. Saya Siti Nurfatihah binti Zulkifli, nombor matrik GC 20061. Seterusnya, faktor lain yang berjurus kepada penularan LGBT ialah kerana kurangnya penghayatan kepada agama. Menurut satu kenyataan daripada Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Haris Kasim, walaupun pendidikan beragama itu telah diberikan sedari kecil, namun amalan kehidupan beragama yang kurang
dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat membezakan perkara yang hak dan batil dan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan faktor sekeliling yang mendedahkan kepada golongan LGBT. Selain itu, kegagalan seseorang dalam mengawal nafsu juga antara punca yang mendorong seseorang itu terjebak dengan LGBT. Hal ini kerana mereka terlampau turutkan nafsu songsang mereka sehingga mereka mengetepikan soal amarwah dan mengutamakan keseronokan. Sesuai dengan gambaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, "Nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja dan taati? Maka dapatkah kamu menjadi pengawas yang menjaganya agar tidak sesat?" Kecelakaan ini menyebabkan masa depan mereka hancur dan lari daripada norma manusia biasa. Bukti kebenaran impak gagal dalam mengawal nafsu juga turut dibuktikan dalam surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya manusia itu sangat menyuruh kepada melakukan kejahatan. Manakala dalam hadis Nabi SAW juga menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda bersabda, sejahat-jahat musuh kamu ialah nafsu kamu sendiri yang berada di antara dua rusuk kamu. Berasaskan gambaran buruk di dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut, jelas bahawa golongan LGBT ini termasuk dalam golongan orang yang gagal menundukkan nafsu mereka. Di samping itu, konflik keluarga juga boleh menjurus kepada masalah LGBT. Hal ini berlaku kerana remaja yang menghadapi masalah dalaman keluarga selalunya cenderung untuk mencari keseronokan di luar dengan kawan-kawan yang dianggap lebih memahami dan lebih baik daripada ibu bapa mereka. Antara contoh masalah dalaman yang dialami remaja antaranya ialah kurangnya hubungan komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak mereka. Hal ini kerana ibu bapa terlalu sibuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kekurangan masa yang diluangkan oleh ibu bapa kepada anak-anak menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan rakan sejenis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurdiana Nadha binti Nur Hasral Hadi, nombor matriks MA20160. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan kesan LGBT kepada individu dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, aktiviti LGBT merupakan aktiviti yang tidak bermoral yang memberikan banyak impak negatif kepada semua pihak, termasuklah kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kesan kepada individu antaranya ialah dari segi psikologi kita dapat lihat golongan LGBT ini terdedah kepada isu mental seperti kemurungan, stres dan juga ketagihan. Hal ini disebabkan mereka mengalami kesukaran haluan orientasi yang melawan arus dalam diri, yakni mereka cuba untuk melawan fitrah diri. Akibatnya, kajian mendapati bahawa disebabkan golongan LGBT ini mudah terdedah kepada isu mental, mereka akan melakukan pelbagai jenis percubaan membunuh diri. Seterusnya dari segi kesihatan pula. Golongan LGBT terdedah kepada penyakit HIV. Menurut statistik daripada Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur pada tahun 2017 melaporkan bahawa penyakit HIV ini, 65% penyakit tersebut berpunca daripada golongan LGBT berbanding 31% adalah disebabkan hubungan seks di antara lelaki dan perempuan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa golongan LGBT cenderung untuk mempunyai penyakit HIV. Seperti yang kita ketahui, penyakit HIV adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang boleh memusnahkan kehidupan seseorang manusia. Seterusnya juga, kajian daripada IBBS iaitu Integrated Biobehavioral Surveillance menyatakan pada tahun 2012 ke tahun 2014 peningkatan daripada 7.1% kepada 8.9% golongan LGBT yang mempunyai penyakit HIV. Selain daripada penyakit HIV, golongan LGBT juga terdedah kepada penyakit lain seperti kanser anus, cardiovascular, hepatitis A atau B dan juga C. Ini dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Dan yang terakhir sekali, golongan LGBT ini, individu LGBT ini jelaslah kehidupan mereka akan mudah terjejas. Hal ini
Sebagai contoh, dari segi mereka akan mempunyai masalah dari segi pergaulan. Sebagai contoh, apabila golongan LGBT ini diketahui umum, mereka akan cenderung untuk dipinggirkan serta dicemuh oleh masyarakat ataupun rakan sekeliling mereka. Selain daripada itu, mereka akan mudah berasa kesepian disebabkan mereka tidak mempunyai sesiapa tempat untuk bergantung ataupun meluahkan masalah. Dan akhir sekali, mereka mudah menjadi mangsa keganasan di mana mereka sering dicemuh dan juga dihina oleh orang sekeliling. Seterusnya, kesan kepada masyarakat adalah kita dapat lihat kemusnahan institusi keluarga. Sebagai contoh situasi di mana pasangan yang sudah berkahwin mempunyai seorang anak, namun apabila si isteri mengetahui yang suaminya merupakan golongan LGBT, maka si isteri tidak boleh menerima keadaan si suami dan telah memfailkan penceraian yang mengakibatkan berlaku penceraian. Jelaslah ini menunjukkan bahawa kesan daripada aktiviti LGBT ini meningkatkan penceraian di dalam institusi keluarga. Dan seterusnya, masyarakat juga cenderung memberi tekanan yang tinggi dari segi mental dan fizikal kepada golongan LGBT. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat yang tidak bertanggungjawab mempunyai nilai yang tidak bermoral kepada golongan LGBT tersebut yang sepatutnya dinasihati dan juga dibawa ke jalan yang benar. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan serahkan kesan kepada negara kepada rakan pembentang saya untuk membentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Job bin Ahmad Jaiz, nama materi EC20011. Saya akan membentangkan kesan LGBT kepada negara. Yang pertama, ia dapat mencemarkan imej negara Malaysia sebagai negara yang berpegang kepada ajaran Islam sebagai agama rasmi. Kewujudan fenomena ini, LGBT ini telah mencetuskan kontroversi dan konflik, terutamanya apabila ia benar-benar menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Di mana negara Malaysia merupakan salah sebuah negara yang berpegang kepada ajaran Islam sebagai agama rasmi. Bukan sahaja agama Islam yang menolak perbuatan ini, malah agama Kristian juga menolak perbuatan LGBT ini kerana ia dilarang di dalam kitab mereka. Berbagai isu dan masalah muncul kesan daripada pelbagai tuntutan yang dibuat oleh golongan LGBT ini. Ekoran daripada perkembangan mereka setelah diberikan pendedahan tentang hak-hak mereka seperti mana yang dilakukan di luar negara. Jadi, disebabkan oleh konflik ini, ia sedikit sebanyak telah memburukkan imej negara Malaysia sebagai negara yang berpegang kepada ajaran agama Islam. Yang kedua, ia dapat meningkatkan hutang dari segi perubatan akibat dari peningkatan penyakit HIV dan AIDS. Dan yang ketiga, ekonomi negara terjejas akibat ramai jenis muda yang terlibat dalam LGBT ini. Melalui aktiviti yang dilakukan oleh golongan LGBT ini juga, ia membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit, antaranya ialah HIV dan AIDS. Seperti yang kita tahu, penyakit HIV dan AIDS ini merupakan penyakit yang berjangkit. Antara salah satu punca penyakit ini ialah disebabkan hubungan seks bebas. Jadi, apabila penyakit ini semakin menular di negara Malaysia, ramai yang akan memerlukan perubatan. Ia dapat meningkatkan hutang negara dari segi perubatan. Malah, ia akan merosakkan masa depan ekonomi negara juga. Ini kerana kebanyakan generasi muda yang tergolong dalam golongan LGBT ini. Generasi muda sepatutnya yang akan memajukan Malaysia pada suatu masa nanti. Tetapi, jika perkara ini semakin berluasa, bagaimana nasib negara pada masa depan? Kerana ramai generasi muda yang terkena penyakit HIV ini. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mencegah sebelum terlambat. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Zulkifli, nombor matrik MA 20126. Saya akan menyambung pembentangan ini mengenai peranan pihak kerajaan bagi mengatasi masalah LGBT. Peranan yang pertama ialah pihak kerajaan boleh mewujudkan mekanisme dan pelan perancangan yang rapi untuk memulihkan kumpulan ini.
Antara langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan ialah menolak mana-mana pemimpin yang memperjuangkan hak golongan ini. Pemimpin yang menyokong usul LGBT ini harus dijauhi daripada terus memimpin rakyat. Ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan sememangnya menolak isu yang melawan fitrah normal ini. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memberikan kesedaran yang baik kepada mereka yang terlibat dengan masalah LGBT ini. Ini merupakan perkara yang terbaik untuk memperbaiki kesilapan mereka yang melakukan, bukanlah dengan menghina dan mencerca mereka. Ini kerana apabila pihak kerajaan mencerca kumpulan LGBT ini, mereka akan berasa malu untuk berhadapan dengan orang ramai untuk menerima teguran, terutama teguran dari segi nasihat oleh pihak kaunseling yang menyebabkan mereka terus melakukan perkara ini sehingga tidak mempunyai niat untuk kembali ke pakal jalan. Sebagai contohnya, pihak kerajaan boleh menubuhkan sebuah badan kebajikan untuk menolong golongan ini. Ini supaya mereka dapat berasa insaf dengan dunia LGBT. Antara badan kebajikan ialah perubatan, psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat juga boleh diberikan kepada golongan ini supaya terdetik dalam diri mereka untuk kembali ke pakal jalan. Dengan adanya pendekatan seperti ini, maka pihak kerajaan dapat mencegah gejala sosial ini terus merebak. Mereka yang terlibat dengan masalah ini perlulah diberikan pemulihan supaya mereka tidak merasakan dipinggirkan oleh masyarakat di sekeliling. Oleh hal demikian, pencegahan awal dari pihak kerajaan untuk membantu golongan ini sememangnya wajar dilakukan supaya masalah ini tidak terus merebak ke dalam diri masyarakat Malaysia, terutamanya diri remaja. Saya akan menyerahkan tugas pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Renia bin Muhammad Rusdi, nombor matrik MA 20099. Hari ini saya akan membincangkan tentang cara mengatasi gejala LGBT. Semakin hari, peranan dan pengaruh LGBT ini semakin menular dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya golongan muda. Oleh itu, masyarakat di Malaysia perlulah bersatu padu dalam membendung gejala ini dari terus menular dalam kalangan masyarakat kita. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi gejala LGBT ini. Yang pertama adalah melalui peranan individu. Seseorang individu perlulah memahami dan memperkuatkan fahaman agama. Hal ini kerana kita dapat merujuk bahawa terdapat beberapa agama yang menolak fahaman LGBT ini, seperti agama Kristian dan agama Islam. Apabila fahaman agama ini kukuh dalam diri dan luas, seseorang individu dapat menilai sama ada gejala LGBT ini adalah sesuatu yang baik ataupun buruk. Gejala ini berketepatan dengan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan golongan yang melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat juga berperanan dalam mengatasi gejala LGBT ini. Apabila seseorang itu terlibat dengan gejala LGBT, masyarakat perlulah menjadi pembimbing kepada individu yang terlibat. Bagi golongan LGBT ini, hak asasi mereka sebagai seorang manusia yang harus hidup dengan kehormatan tidak boleh dipinggirkan. Masyarakat perlulah memberikan tunjuk ajar dan berinteraksi dengan golongan LGBT ini supaya mereka dapat mengenal kembali identiti diri mereka yang sebenar. Golongan LGBT ini juga berdasarkan prinsip rukun negara keluaran perlembagaan, golongan LGBT akan dilayan sebagai warga negara Malaysia tanpa mengetepikan identiti asal mereka. Justeru, masyarakat perlulah melayani golongan LGBT ini sama rata supaya mereka tidak rasa dipinggirkan
dan supaya mereka dapat mengatasi masalah emosi ataupun dapat mengembalikan identiti asal mereka. Seterusnya. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan berkaitan penutup serta kesimpulan yang dapat dibuat berkaitan isu LGBT ini. Seterusnya. Sebelum menjadi barah adalah peribahasa yang sesuai diberikan kepada isu LGBT ini kerana masalah ini perlu dibina secara agresif kerana risiko untuk menular sangat kritikal. Pelbagai isu negatif berkaitan dengan masalah ini yang dapat merosakkan institusi masyarakat serta negara. Sebagai contohnya, pergaulan bebas, pergaulan songsang serta perkahwinan songsang yang dapat dilihat pada era ini. Oleh itu, kerajaan harus memandang perkara ini dengan serius dengan memperketatkan lagi undang-undang yang terdapat di Malaysia. Setidak-tidaknya, mewujudkan undang-undang khas serta mewajibkan mereka mengikuti kelas kaunseling bagi memulihkan lumrah hidup sebagai seorang manusia yang sebenar. Segala cabaran dan risiko harus ditempuh dengan bijaksana. Tuntasnya, segala masalah ini dapat dihadapi dengan jayanya sekiranya semua pihak bersatu padu bagi menghadapi masalah ini agar ancaman dan cabaran dari pihak luar terhadap negara ini dapat ditangani serta peradaban kehidupan sosial manusia serta masyarakat yang menepati lunas kehidupan sebagai seorang manusia dapat dipelihara. Sekian, terima kasih.